Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa barik ala abdihi rasulihil karim. Nabiyyina Muhammadin khatimul anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin. Wa ala azwajatihi ummahatil mu'minin. Wa ala abnaihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala sahabatihi ghurril mayamin. Wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayakumullah, barakallahu fikum. Setelah kita memuji Allah Jalla wa'ala, Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, Rabb yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Salawat serta salam semoga sentiasa dicurahkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya dan mereka yang mengikuti mereka dari semasa hingga yaumil akhir. Adapun seterusnya, kita teruskan durus syarh sunnah li Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah: fa in qassara fi shay'in min dhalika kana naqisal imani hatta yatuba wa'lam anna imanahu ila Allah ta'ala tamul imani aw naqisul imani illa ma azhara laka min tad'yil syara'i'il islami. Naam. Berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'lam, pada sambungan matan yang lepas, untuk kita sentiasa mengetahui bahawa dunia ini adalah perkampungan orang-orang iman dan Islam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di kalangan orang-orang mukmin dan muslim. Yang telah kita mengetahui akan hakikat orang-orang munafik dan orang yang beriman. Adapun ucapan Imam Al-Barbahari pada poin hari ini adalah kekurangan seseorang itu dalam pengetahuan tentang keimanan yang dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala apabila ia sempurna imannya, apabila sempurnanya imannya ataupun kurang, kecuali apabila tampak olehnya bahawa ia menyia-nyiakan syariat Islam, mensia-siakan syariat Islam. Taib. Ucapan Imam Al-Barbahari yang tadi, afwan, engkau jangan memastikan fa in qasara fi syai'in min dhalik
kana naqisal imani hatta yamut. Dalam kekurangan seseorang itu dalam imannya sehingga ia mati, bahawa sesungguhnya dikatakan wa ilmul imanihi illallah ta'ala, dan pengetahuannya tentang iman itu kembali kepada Allah Ta'ala, tamul imani, kesempurnaan dalam iman, ataupun naqisul iman, kurangnya iman, kecuali illa ma zahara laka minan tad'i syara'il Islam, kecuali apabila terlihatnya oleh kamu bahawa ia mensia-siakan syariat Islam. Ucapan Imam Al-Barbahari ini menghuraikan akan hakikat iman, bahawa ahlu sunnah wal jamaah memahamkan al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu adalah tamul iman, iaitu kesempurnaan iman. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan berbezanya iman di sudut pandangan orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Murji'ah. Kerana iman di sisi orang Khawarij itu, al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil kufr. Iman itu bertambah dan iman itu tidak boleh kurang. Sekiranya dia kurang, maka dia telah kufur. Dan ini adalah disebutkan sebagai orang-orang ghulat, orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan, ekstremis. Khawarij adalah kelompok yang mana mereka bukan semata-mata menolak pemerintah ataupun mencerca pemerintahan Islam kaum muslimin, tetapi orang-orang Khawarij juga di sudut pandangan iman adalah mereka yang mengatakan iman itu tidak boleh dikurangkan. Maksudnya iman itu hanya boleh bertambah. Sesiapa yang kurang iman, maka telah kafirlah orang tersebut. Dan berbeza dengan orang-orang Murji'ah dan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Murji'ah dan orang-orang Mu'tazilah ini, pandangan iman mereka itu hampir sama. Kerana iman mereka di sisi orang Murji'ah, iman itu tidak tercemar apa-apa pun. Iman itu akan terletaknya begitu meskipun pelakunya adalah pelaku ma'asi, pelaku maksiat. Iman tidak tercemar. Itu di sisi orang-orang Murji'ah. Berbeza dengan konsep ahlu sunnah dalam duduk dalam keadaan pertengahan, bahawa tidak mengkafirkan kekurangan iman dan tidak pula kita menafikan orang yang melakukan kemaksiatan itu imannya tidak berkurang. Jadi kita duduk di antara pertengahan antara orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Jadi penghujung matan ucapan Imam Al-Barbahari ini adalah menjelaskan matan pada dars yang lepas. Kaum muslimin tidak mengkafirkan sama sekali pelaku-pelaku maksiat, dan kita akan solatkan dia, harta-hartanya setelah ia mati diberikan secara faraid, iaitu mirath, dan sembelihan-sembelihan mereka itu halal, dan jenazahnya disolatkan dan dikafankan dan dikebumikan di dalam perkuburan kaum muslimin, dan kita memohonkan akan keampunan ke atasnya. 6.
والصلاة على من متى من أهل القبلة سنة المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسقران وغيره والصلاة عليهم سنة. Berkata Al-Imam Al-Barbahari bahawa solat ke atas orang yang mati di sisi ahli kiblah. Taib. Siapakah yang dimasukkan sebagai ahli kiblah? Ahli kiblah termasuk semua kaum muslimin yang solat, yang masih solat, di mana mereka menghadap ke arah Baitullah Al-Haram. Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya semua termasuk daripada kelompok ahli kiblah. Meskipun dia Khawarij, meskipun dia Mu'tazilah, mereka termasuk ahli kiblah. Maka ahlu sunnah akan solatkan, akan jenazah orang-orang yang mati daripada semua kelompok yang dikategorikan sebagai ahli kiblah. Sama ada dia adalah pelaku dosa-dosa besar seperti al-marjum, waz-zani, waz-zaniyah, walladhi yaqtulu nafsahu wa ghairu min ahli al-qiblah. Di mana kita akan solatkan meskipun yang mati itu adalah daripada kematian orang yang dirajam. Baik, orang yang dirajam itu disebabkan apa? Zani dan zaniyah, penzinah lelaki dan penzinah perempuan. Dan orang-orang, meskipun orang-orang itu adalah orang yang mati bunuh diri. Ya. Walladhi yaqtulun nafsah, yang bunuh dirinya sendiri, yakni orang yang commit suicide, ya, orang yang bunuh jiwa dia sendiri tanpa hak. Wa ghairu min ahli kiblah, atau dia seorang selain daripada ahli kiblah, maka salatkan mereka adalah sunnah. Adalah sunnah. Hal tersebut, berkata Syekh Saleh Fauzan, wafaqallahu wara'ah, hadha kama sabaq anna man azhara al-imana wal-islama yusalli alaih. Hal ini telah kita jelaskan pada pelajaran yang lepas, di mana telah menzahirkan seseorang itu iman dan Islamnya, maka kita mensalatkan atas dirinya. Wa yakunu min ahli kiblati wa humul ladzi yusalluna ila ka'bati kiblatil muslimin. Di mana kita tahu bahawa ahli kiblah ini adalah orang yang salat, yang di mana mereka menghadap ke arah Ka'bah, kiblat kaum muslimin. Haula'i nu'allimuhum bil-zahir. Mau kita mengetahui bahawa mereka ini secara zahirnya, fanahkumu bi annahum muslim, maka kita menghukumi mereka itu sebagai orang muslim. Wa nu'amiluhum muamalatal muslimina ahya'an wa amwatan. Maka kita pun bermuamalah dengan mereka sebagaimana kaum muslimin itu, sama ada mereka hidup dan setelah mereka mati. Maka ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, orang yang mati disebabkan direjam ataupun pelaku zina, dan orang yang mati disebabkan bunuh diri, itu semuanya adalah orang-orang yang dikatakan al-mu'minu fasiku alladhi lam yakhruj bikabaratihi anil Islam. Di mana mereka itu adalah orang-orang yang muslim, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang mana kita tidak boleh keluarkan mereka daripada agama Islam ini. Lalu kita mendoakan dia, wa yud'a lahu, lalu kita mendoakan dia akan keampunan ke atas dirinya. Maka ulama-ulama, sikap para ulama rahimahullah terhadap para ulama yang terlebih dahulu daripada mereka yang telah kembali kepada Allah Jalla wa'ala, sekiranya ulama itu tergelincir dalam beberapa hal,
maka kita memohonkan akan keampunan baginya. Dan Allah memberikan manfaat apa yang telah diberikan semasa dia hidup. Dan kita tidak mengeluarkan mereka daripada ahlu sunnah. Sebagaimana kata Syekh Saleh Fauzan, sikap Nabi alaihi salatu wassalam, wa qad shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala marjumin, kerana sikap Nabi itu telah mensolatkan ke atas dua pelaku zina. Sikap Nabi mensolatkan jenazah dua pelaku zina. Di mana? Shalla ala Ma'iz radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasalam solatkan jenazah Ma'iz radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah disebutkan dalam Sahih Bukhari daripada jalan Jabir radhiyallahu an. Ma'iz adalah pelaku zina yang telah bertaubat. Rujuk kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wa ala ghamidiyah. Demikian juga wanita yang datang daripada Ghamidiyah. Ya, Ghamidiyah ni adalah satu daerah di Saudi. Ya. Jadi wanita Ghamidiyah ini radhiyallahu anha telah bertaubat daripada pelaku zinahnya. Bahawa Nabi SAW solat ke atas dua sahabah ini akan menunjukkan kemuliaan orang yang mati setelah diberikan hukum had. Lalu ada orang yang berkata, bukankah ia pelaku berzina? Pelaku zina. Kemudian dia dikenakan hukum had. Mengapa kita perlu solatkan atas jenazahnya? Maka Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka, malah mendoakan keampunan bagi mereka, dan mereka bukan termasuk daripada orang-orang yang dikeluarkan daripada agama Islam ini. Jenazah mereka dikafankan dan dimandikan dan disolatkan dan diminta keampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Berbeza sikapnya dengan orang Khawarij. Apabila seseorang itu mati disebabkan mencuri, disebabkan daripada minum khamar, disebabkan daripada berzina, maka jenazahnya tidak disolatkan, tidak dimandikan dan tidak dikafankan, dan pula tidak ditanam di perkuburan kaum muslimin. Dan ini adalah sikap-sikap ghulu, sikap-sikap berlebihan terhadap kaum muslimin. Kerana apa? Pelaku-pelaku berdosa ini tidak mengeluarkan dirinya daripada agama Islam. Ikhwah wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Pelaku-pelaku dosa besar ini, dia termasuk daripada kabair. Apa tu kabair? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam dalam beberapa hal. Yang pertama, asyirku billah. Mereka syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian mereka sembelih haiwan-haiwan bukan atas nama Allah Jalla wa'ala. Mereka menyembah kubur-kuburan ataupun al-asnam, patung-patung berhala. Meskipun mereka mengatakan diri mereka Muslim, mereka tetap kafir di sisi kaum muslimin. Dan ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Adapun dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang itu daripada Islam, sepertinya peminum khamar, pencuri, perampok, penzina, bunuh diri, dan lain-lainnya, tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Dan berhati-hati ya ikhwah dengan sikap orang-orang Khawarij, di mana mereka katakan orang yang berzina, orang yang minum khamar dan orang yang mencuri ini, mereka tidak
termasuk daripada kalangan orang Islam. Lalu mereka membawakan dalil. Maka dalil ini harus kita fahami. Barakallahu fikum. Apa dia? La yazni al-mu'min. Tidaklah berzina seorang mukmin itu. Fahuwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang itu sekiranya dia seorang mukmin. Maka tidaklah seorang pencuri mencuri sekiranya dia seorang mukmin. Dengan dalil ini, kelompok-kelompok Khawarij ini menghukumi pelaku-pelaku dosa besar ini sebagai kelompok yang dikeluarkan daripada Islam. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Kenapa? Hadis ini menghuraikan mereka itu bukan mukmin. Bukan disebutkan mereka bukan Muslim. Mukmin, kita telah mempelajari dalam beberapa durus yang lepas perbezaan antara mukmin dan juga Muslim. Barakallahu fikum. Ya, mukmin dan Muslim. Dan itu dua perkara yang berbeza. Seorang yang mukmin pasti dia seorang Muslim, dan orang yang Muslim belum pasti dia menjadi seorang yang mukmin. Baik. Demikian telah disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan bahawa kita tidak mengatakan mereka sebagai orang kafir. Walihada adina li sahabati an yusallu alaih. Maka telah diizinkan oleh untuk para sahabat untuk solatkan atas jenazah Ma'iz dan juga Ghamidiyah. Jadi dia itu adalah orang Muslim, bukannya orang kafir. Kerana kalau kita mengatakan dilarang solat akan jenazah orang-orang yang mati itu, kita tidak boleh solat, maka orang itu jelas mereka kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, wala taqumu ala qabrih wala tusalli alaihi wala taqumu ala qabrih. Jangan kamu solatkan atas dirinya dan jangan kamu memberikan penghormatan di kuburnya. Wala tusalli alaihi, dia ini bermaksud tidak mendoakannya ataupun tidak solat. Di sini dua. Orang yang mati dalam keadaan kafir, kita tidak boleh solatkan dia dan tidak boleh doakan dia. Ya. Meskipun ibu atau ayah kita bukan daripada kalangan orang Islam dan kita masuk Islam, lalu ibu dan ayah itu tidak Islam, apabila dia mati dalam keadaan Islam atau kafir? Kafir. Maka kita tidak boleh mendoakan akan keampunan untuk kedua orang tua kita meskipun dia kedua orang tua kita. Sebagaimana Nabi SAW meminta Allah Jalla wa'ala keizinan untuk meminta ampun untuk siapa? Ibunya. Kalau Allah tidak mengizinkan dia meminta apa? Keampunan untuk ibunya. Kemudian Nabi meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fasta'zanallahu li, maka Allah telah mengizinkan aku menziarahi kubur ibuku. Dan ini menunjukkan para ulama ahli hadis menghuraikan menziarahi kubur orang-orang kafir itu sekiranya dia itu adalah ibu atau ayah, boleh. Tetapi dia ada adab-adab dalam menziarahi kubur-kubur orang kafir ini. Ya, sekiranya ada perkara-perkara yang memerlukan, ya, tidak boleh berkunjung-kunjung saja masuk kubur Cina, masuk kubur Hindu dan sebagainya lah. Biasanya orang-orang masuk ni banyaknya ahli ma'asi, pelaku maksiat masuk kubur ni. Ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman masuk kubur orang kafir, Nabi mengajar kita untuk apa? Kalau masuk kubur orang Islam, kita beri apa ya, akhi? Kita beri salam dan kita mengikuti adab-adab masuk kubur. Ya. Faedah daripada menziarahi kubur ini adalah memberi salam kepada
ahli kubur, kemudian menanggalkan selipar dan tidak masuk kawasan kubur dengan memakai selipar maupun sepatu sekiranya tidak ada sesuatu yang memudaratkan. Kalau masuk kubur tu banyak duri-duri, kaca-kaca, maka boleh memakai selipar. Kalau kita masuk kubur, kawasan kuburan di mana tanah lumpur dan sebagainya, boleh pakai boot, tak ada masalah. Dan kita tidak boleh membid'ahkan orang yang memakai selipar. Termasuk sunnah mahjurah, sunnah Nabi SAW adalah menanggalkan selipar tak kala kita masuk di kawasan kubur kaum muslimin. Dan kita meminta keampunan untuk saudara-saudara kita semuanya. Dan tidak kita duduk di kawasan perkuburan kaum muslimin. Dan ini kita lihat masyarakat kita kalau pergi kubur kaum muslimin, dia bawa apa, akhi? Dia bawa tikar. Nasib baik dia tak bawa tent. Atau tent. Apa? Kemah. Dia bawa tikar mengkuang. Jadi di kubur kaum muslimin itu dilarang untuk kita duduk di kawasan perkuburan. Sehingga Nabi SAW mengancam, kalau diberikan kita apa? Perumpamaan Nabi terhadap orang yang duduk di kuburan. Kalau kita dipilihkan untuk kita duduk di kuburan kaum muslimin dan duduk di atas bara api, maka Nabi memilih untuk duduk di atas bara api. Ini sikap-sikap orang-orang juhal, orang-orang yang tidak berilmu. Lalu di kubur-kubur itu dia buat apa? Kerusi konkrit. Ini nasihat barakallahu fikum, di mana ada kedua orang tua kita ataupun saudara-saudara kita yang telah kembali awal daripada kita rahimahullahu ta'ala. Sekiranya kubur-kubur mereka ada batu-batu konkrit ini, hapuskanlah. Kubur ni bukan tempat untuk kita duduk-duduk, bersuka-suka duduk di kuburan itu, meskipun kita berziarah di situ. Adab dalam masalah ziarah kubur ini. Jangan kita duduk di kawasan perkuburan. Kita lihat kalau di Madinah, di Saudi itu, kubur-kubur ni tidak ada orang duduk kat situ. Yang duduk di kubur itu adalah ahli kubur. Itu adalah ahli kubur. Dan orang yang suka duduk di kubur yang hidup, biasanya sebagaimana saya sebutkan, mereka tu adalah ahli ma'asi. Peminta-peminta nombor ekor. Biasanya mereka suka duduk di kuburan. Bermunajat di kuburan. Ada dua kelompok yang suka munajat di kuburan. Satu penagih nombor ekor. Tahu nombor ekor? Dan yang kedua adalah orang yang suka meminta-minta dengan ahli kubur. Ini ada dua orang yang suka duduk di kuburan. Satu, sekali lagi, dia suka meminta-minta kepada roh-roh ini dengan memuja-muja, meminta nombor ekor. Lagi satu, mereka berjubah, berjenggot, berkopiah ataupun berserban. Duduk di kuburan, lalu memuja-muja kubur-kubur. Ketahuilah bahawa semua kubur orang yang dah mati, meskipun kubur Nabi kita yang mulia, Nabi SAW, tidak mendatangkan manfaat maupun mudarat. Siapa yang beranggapan bahawa kubur-kuburan itu mendatangkan manfaat dan mudarat, maka sungguh orang tersebut telah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Kembali kepada menziarahi ataupun memasuki kawasan kuburan orang kafir, maka para salaf tidak mengharamkan, tetapi mereka tidak menggalakkan. Sekiranya ada keperluan, apabila kita melewati kubur-kubur orang kafir ini, maka jangan kalian memberi salam sebagaimana masuk kubur kaum muslimin. Maka hendaklah kita beri apa? Khabar-khabar ancaman kepada penghuni kubur-kubur tersebut. Sebagai contoh, wahai penghuni neraka, bahawa azab Allah akan menanti kalian. Sebagai contohlah, jangan catat.
Sebagai contoh, khabar-khabar yang memberi khabar ngeri kepada penghuni kubur orang-orang kafir. Kerana dia tak ada teks yang tertentu, sekadar Nabi SAW mengajari supaya memberi khabar yang mengerikan kepada penghuni-penghuni kubur orang-orang kafir. Taib. Sekiranya ada yang menjawab, maka larilah. Taib. Nah, biasa kita masuk rumah orang beri salam, kan kita beri dengan menjawab. Ni masuk kubur, kalau ada orang jawab, kabur. Taib. Lari? Kenapa? Astaghfirullah. Taib. Seterusnya, itulah adab etika kita menziarahi kubur kaum muslim. Ingat, menziarahi kubur ibu dan ayah kita, abang kita, adik-beradik kita yang telah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Menziarahi kubur itu sunnah. Menziarahi kubur itu sunnah. Dan harus kita, menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Yang dilarang. Pergi kubur tidak boleh bawa makan makanan. Dan sudah pasti nanti kita akan ada soalan tentang hukum membaca bacaan Al-Quran di kuburan. Sudah tahu, sudah ada dalam benak kalian, sudah ada dalam tentang nak baca Quran di kuburan. Jadi sebagian ada orang yang tak mampu membaca Al-Quran, wallahu alam, disebabkan dia ummi, buta huruf, ataupun dia nak mengadakan proses yang lebih mudah, dia letakkan MP3 player. Kan ini banyak kan? Ini manusia semakin jahil di akhir zaman. Nabi SAW mengajari kita, ya ikhwah azani Allah wa iyyakum, la taj'al buyutukum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Faqra'u, maka bacalah. Apa dia? Al-Baqarah. Ini pun ada yang memahamkan dia dengan apa? Pakai MP3. Baca suratul Baqarah. Maka syaitan tidak akan masuk rumahnya. Menunjukkan jangan jadi rumah kalian sebagai kuburan, maka baca Quran. Berlawan dengan kuburan yang mana tidak boleh baca Quran. Rumah yang tidak baca Quran itu seperti kubur. Lalu rumahnya sudah jadi kubur, kubur sudah jadi rumah. Hati-hati ini. Ingat. Nabi SAW mengajari kita, al-Islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan yang aneh, yang pelik. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dianggapkan benda-benda yang aneh, yang pelik-pelik, yang gharib. Weird, benda yang tidak boleh terima akal oleh orang-orang musyrikin. Maka wasayaudu ghariban, maka Islam akan berakhir dalam keadaan asing juga, benda yang pelik-pelik. Di hujung. Pelik-pelik kan? Ni semua benda-benda yang pelik. Fatuba lil ghuraba. Maka ikutilah orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing ini adalah sebagaimana mereka melazimi kehidupan para perjuang Islam pada awalnya. Bukan ikut orang-orang yang pelik ni. Orang yang mengamalkan amalan yang pelik. Tapi mengikuti ajaran yang dipahami oleh orang-orang pada awal abad Islam. Mereka tak buat, jadi kita tak buat. Jadi jangan yang ada di kubur tu dia letakkan mushaf konkret. Ingat batu konkret aja. Mushaf pun ada yang konkret. Ini termasuk perkara-perkara yang jahil. Taib. Islam ni very simple. Simple. Agama yang paling mudah. Agama yang tidak pernah membebankan.
agama yang paling mudah untuk diikuti dan difahami. Allah menurunkan satu syariat itu mudah. Tapi mereka mengubah agamanya sehingga menjadi susah. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang Nasara, dan akhirnya umat Islam ini pun mengikuti sebagaimana pemahaman ataupun sikap orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka Nabi sebutkan, jangan sampai kalian mengikuti orang-orang Yahudi ini masuk apa? Ke lubang dok tersebut. Sampai ke lubang dok pun nak ikut. Apa cara orang-orang Yahudi? Semua dia akan meniru gaya-gaya mereka. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan orang yang wasakran, orang-orang yang mabuk. Orang-orang yang mabuk, pencandu-pencandu khamar dan selain-selainnya. Lalu bila mereka mati, kita salatkan atasnya, dan itu adalah sunnah. Sunnah. Baik. Disebabkan mereka itu mati dikenakan hukum had, hukum hudud, maka jenazahnya bukan jenazah orang-orang yang mati dalam keadaan jelek. Bukan. Mereka mati dalam keadaan yang baik kerana mereka menerima hukum Allah Jalla wa'ala. Baik. Nah. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah. Berkata Al-Imam Barbahari, janganlah kalian mengeluarkan seseorang pun daripada ahli kiblah di kalangan kaum muslimin, meskipun sehingga ia menolak sepotong ayat daripada kitabillah, daripada Al-Quran, ataupun ia menolak sedikit sesuatu daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ia bermaksud, berkata Syekh Saleh Fauzan, la yakhruju ahadun min ahli kiblati minal islami illa, jangan kamu mengeluarkan mereka dari kalangan orang-orang ahli kiblah ini, dari kalangan orang-orang Islam, kecuali birtikabi naqidi min nawaqidil Islam al-ma'rufah, kecuali mereka itu terbatalnya keislaman mereka. Kecuali apa? Terbatal keislamannya. Apa yang kita katakan sebagai nawaqidil Islam, yang terbatal keislamannya, sesuatu yang menyebabkan dirinya menjadi kafir. Antaranya apa? Dosa-dosa besar seperti syirik, menyembah kubur, menyembah berhala, ucapan-ucapan yang menjadikan seseorang itu kufur. Itu semua termasuk perkara yang boleh menjadi seseorang itu terkeluar daripada Islam, yang membatalkan seseorang itu daripada keislamannya. Kadang kita lihat, bukanlah Islam itu hanya kerana terbatalnya seseorang itu daripada Islam disebabkan dia pergi ke gereja, pergi ke kuil ataupun tokong dan sebagainya. Bukan sekadar itu, kerana perbuatan kan, kita nampak perbuatan. Seseorang itu boleh menjadi kafir, murtad disebabkan perbuatan, ucapan dan juga keyakinan. Ya. Kerana iman itu terbina daripada apa? Ucapan, keyakinan dan juga perbuatan. Terbatalnya iman disebabkan tiga perkara tersebut. Seseorang itu beramal dengan sesuatu yang boleh menggugurkan Islam dia.
keislaman dia. Seperti apa? Menyembah kubur. Kubur-kuburan boleh terbatalnya Islam dia. Keyakinan boleh terbatal sekiranya dia percaya kepada perkara yang seperti feng shui. Tahu? Ya, percaya datangkan tuah ataupun boleh mendatangkan mudarat kesialan. Ini boleh menyebabkan seseorang itu gugur keislaman dia. Ataupun dalam keyakinan dia bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul. Isa bukan rasul. Musa bukan rasul. Salah seorang daripada para rasul itu bukan rasul. Dalam keyakinan meskipun dia tidak menzahirkan. Ataupun dia berasa keyakinan dalam hatinya bahawa malaikat tidak wujud. Hari akhirat tak pasti lagi. Itu semua dalam perkara yang boleh apa? Menjadi seseorang itu jadi kafir. Yang paling hujung sekali adalah ikhwah zaniyallahu wa iyyakum, orang yang paling lembik imannya, yang boleh membuatkan dirinya terjerumus dalam keadaan kekafiran, adalah paling takut mengkafirkan orang yang telah kafir. Faham? Paling lembik imannya. Iman sudah lembik boleh hancur tak? Paling hancur, lembik. Paling takut sekali, konon-konon dia play safe lah, tak mau mengkafirkan. Ya. Jangan kita terkena syubhat hukum takfir. Takfir ni apa? Hukum mengkafirkan. Hukum mengkafirkan ni ada dawabit, dia ada SOP yang harus kita patuhi. Tidak bermudah-mudah untuk kafir. Seperti orang-orang Khawarij kan mudah-mudah nak mengkafirkan orang. Tapi ahli sunnah tidak bermudah-mudah, tapi hukum takfir itu berlaku. Orang yang tidak mahu mengkafirkan orang kafir, ini adalah iman yang lembik sehingga dia menjadi kafir. Sebagaimana satu kaedah kalau kita mempelajari dia, apa dia? Dalam nawaqidul Islam, apa dia? Man lam yukaffir al-kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mahu mengkafirkan orang kafir, sudah jelas kekafirannya, tidak mahu mengkafirkannya, meyakini dia kafir, maka orang itu menjadi kafir. Ini hati-hati. Ada juga yang akan mengatakan Yahudi tak kafir nanti. Itu hanya berselisih dalam mazhab saja, Ustaz. Lalu dia kata orang-orang Nasara pun tidak kafir. Itu hanya perbezaan saja. Nabi yang beza. Tuhannya sama. Satu Allah. Nabinya tak sama. Nabi dia berbeza. Samalah macam kita. Imam dia mazhab lain. Ini mazhab dia lain. Allah yahdikum. Jadi ucapan-ucapan ini yang tidak dia sedar menyebabkan dia menjadi kafir. Ataupun dia mengatakan bahawa semua agama itu sama. Kafir juga orang ni. Semua agama tu sama. Sebagai contoh apa lagi? Tuhan tu semua sama. Kafir. Jadi kalau kita tidak mahu mengkafirkan orang yang berkata ataupun berkeyakinan sedemikian rupa, maka kafir itu balik pada diri kita, kita pun jadi kafir wa na'udzubillah. Bukan kita, orang tu lah. Nah. Kemudian ucapan Imam Al-Barbahari, sekiranya dia menolak satu potong sahaja ayat daripada Al-Quran maupun hadis, maka orang itu menjadi kafir. Idza jahadal Qur'ana au ba'dahu au sunnata sahiha au ba'daha au ankara syai'an fil Qur'ani au ankara syai'an fis sunnati sahiha fahadha yuhkamu alaihi biriddah. Berkata Syekh Saleh Fauzan, apabila kita lihat ataupun kita jumpa kelompok yang sedemikian rupa yang mana mereka menolak sepotong ayat Al-Quran seluruh ataupun sebahagian daripadanya, ataupun menolak sebahagian daripada hadis, sebahagian dia terima, sebahagian dia tidak terima, mengingkari sedikit sahaja daripada Quran ataupun mengingkari sedikit daripada sunnah yang sahih,
maka orang-orang ini dihukum sebagai orang-orang yang murtad. Ingat, mengkufuri satu ayat daripada Al-Quran boleh menyebabkan seseorang itu jadi kafir. Sebagaimana Ahlu Sunnah mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang diasaskan oleh Jahm bin Safwan. Dan gurunya, yaitu apa dia? Ja'ad bin Dirham. Pemahaman ini menafikan banyak ayat Quran dalam Quran tu mereka memfitnah sahabat-sahabat yang menambah. Kan? Dah menafi, kemudian fitnah. Sebagaimana para ahli sunnah mengatakan bahawa Jahmiyah itu kafir. Jahmiyah itu kafir. Maka orang-orang Mu'tazilah, sekiranya dia menolak khabar-khabar ahad, hadis-hadis Nabi yang sahihah, pun menyebabkan dia boleh menjadi kafir. Ya, menolak hadis boleh menjadi kafir. Tapi Asy'ariyah ini, dia tidak menolak hadis secara mutlak. Hadis yang tak kena dengan jiwa dia, apa dia buat? Dia mentahrifkan, dia mengubah. Dia mengubah makna-makna tu. Dia tidak menolak, tapi dia mengubah. Baik. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, orang yang menolak hadis-hadis Nabi ini ada dua kelompok. Yukhalifuna biha fi'ataini. Ada dua kategori. Fi'atul ula, kategori yang pertama adalah khawarij wal ghula. Orang-orang khawarij dan orang-orang yang melampau ni. Alladzina yukaffiruna bikabairi allati duna syirk. Di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar selain daripada melakukan kesyirikan. Ya, seperti kita sebut pada awal tadi, pelaku zina, pelaku minum khamar, orang mencuri, semua jadi kafir. Semua jadi kafir. Fi'atu tsaniyah, kelompok yang kedua adalah fi'atu murji'ati, kelompok orang-orang murji'ah, orang-orang irja'. Jadi kita ingat, kenapa mana nama-nama ni banyak sangat ustaz yang kita nak tahu ni. Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, ada banyak. Kerana Islam itu ada 73 golongan. Jadi biasa yang kita kenal kelompok-kelompok ni ada banyak yang kita popular. Yang saya tahu ada jamaah masjid, jamaah surau, jamaah tabligh. Murji'ah tak pernah nampak ustaz. Nama macam sedap. Ya. Jadi dengan letak nama anak perempuan nama Murji'ah. Bila orang nama Murji'ah, Mardiyah, Jabariyah, sedap nama anak ni, Qadariyah. Nama-nama sedap ni bubuh kat anak perempuan. Jabariyah, ada bubuh kan. Taib. Maka tu bila nak letak nama anak ni, kalau tak tahu nak letak selain daripada nama-nama orang yang mulia ke daripada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tanyalah ahli ilm. Jangan bubuh. Kalau ni letak nama anak dia, nama perempuan, letak namanya Siti Hamawiyah. Siti Hawiyah. Tahu Hawiyah? Apa tu Hawiyah? Nama apa? Nama neraka kan? Wa ma adra kama hiya. Narun hamiyah. Kemudian dia bubuhkan nama hamiyah lagi. Dia bubuh nama-nama yang dia rasa suka je dia letak. Hati-hati dalam hal tersebut, ikhwah. Kelompok Murji'ah ini, alladzina yakulun, mereka berkata, la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Tidak memudaratkan daripada iman itu
keimanan itu tidak akan dimudaratkan walaupun pelaku itu adalah pelaku maksiat. Orang buat maksiat iman tak tergugat. Beza kan? Buat maksiat iman tak tergugat. Jadi iman tu statik. Iman tu apa? Duduk kat situ sajalah. Iman tu tak bergerak. Begitu saja. Madamal insanu mu'minan biqalbih. Dia kata bahawa iman itu tetap kat situ di dalam hati orang-orang yang mukmin. Tetap kekal, statik, tak bergerak. Fa innahu la yadurruhu syai'un min ma'asi. Kerana dia tidak akan memudaratkan pelaku-pelaku maksiat ini. Walau tarakal amala kullaha walam ya'mal syai'an. Meskipun orang itu meninggalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan fardu, dia tinggalkan. Dia tak solat, dia tak zakat, dia tak haji, iman dia tetap gitu sudah. Yang penting sudah ada iman. Walam ya'mal syai'an, meskipun dia tidak beramal sedikit pun. Fa innahu mu'minun kamilul iman. Sudah cukuplah dia menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Itu pemahaman orang-orang Murji'ah. Jadi Khawarij iman dia pula ekstrim. Orang buat salah habis dia kafir kan. Ha? Tak ikut dia pun boleh jadi kafir. Ni bahaya ni. Ada geng dia kalau tak ikut kelompok dia boleh jadi apa? Jadi kafir. Yang Murji'ah ni pula iman statik, tak bergerak, begitu sahaja. Buat baik tak apa, tak buat baik pun tak apa. Ni Murji'ah ni bahaya. Sebagaimana berlakunya fitnah terhadap pemahaman orang-orang Ali Hasan Al-Halabi, di mana mereka tidak, pemahaman dia adalah orang yang buat maksiat tidak tergugat imannya. Iman tu statik, bahaya ucapan-ucapan ni. Wa amma ahlus sunnati wal jamaah fakama dzakara muallifu rahimahullah, bahawa ahlus sunnah wal jamaah itu sebagaimana telah disebutkan oleh penulis, annahum wasatun baina ta'ifatain, bahawa ahlus sunnah duduk di pertengahan di antara dua kelompok. Dua kelompok apa tadi? Khawarij dan Murji'ah. Lalu mereka berkata, al-kabairu takhtalifu. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini berbeza. In kanat minasyirki au kufril akbar. Sekiranya orang yang melakukan syirik ataupun kufur yang besar, fa innaha tukhriju minal millah bil ijma'. Maka ahlu sunnah membezakan orang yang melakukan dosa syirik dan dosa-dosa besar seperti tadi kita katakan, apa dia? Sembelih haiwan bukan kerana Allah dan sebagainya, sembah kuburan dan sebagainya, maka mereka telah, apa dia? Terkeluar daripada millah, terkeluar daripada agama ini secara ijma'. Tidak ada kalangan kaum muslimin yang berbeza. Mereka berbeza pendapat. Semuanya jadi apa dia? Kafir. Wa amma idza kanat laisa kufran wala syirkan, sekiranya mereka itu bukanlah orang kafir, bukanlah orang yang melakukan kesyirikan, ataupun mereka orang yang berdusta, takdziban li kitabillah wala li sunnati rasulillah, mereka dusta terhadap kitab Allah, mereka dusta terhadap kitab-kitab terhadap sunnah Rasulullah, wala tarkas salah, meskipun dia tidak meninggalkan solat, wala du'aan li ghairillah, dan dia tidak berdoa selain daripada Allah, au dzabhan li ghairillah, atau dia menyembelih selain daripada Allah. Dia menyembelih haiwan selain dia menyebut nama-nama Allah. Orang sembelih haiwan ya. Sembelih ayam, sembelih kambing ni. Haiwan ni kalau dia sembelih bukan kerana menyebut nama Allah, selain daripada Allah, disembelih kerana dewa-dewa dan sebagainya, kalau kita sudah tahu disembelih bukan kerana Allah, maka haiwan tu tidak halal, dan juga apa dia? Orang itu telah melakukannya syirik. Tidak boleh. Yang kedua, dia sembelih haiwan meskipun dia baca bismillah, tapi dia sembelih di rumah ibadat orang kafir. Kita sudah belajar dalam kitab Tauhid.
tidak menjadi halal. Haiwan tersebut. Walaupun baca Bismillah ya Allahu Akbar di tempat-tempat orang melakukan kesyirikan. Haiwan itu tidak menjadi halal. Ya. Bukan kerana baca saya. Tempat pun main peranan. Maka perkara ini berbeza dengan sikap orang Khawarij dan juga demikian orang-orang Mu'tazilah. Taib. Demikian orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah akhadhu bin nususil wa'id. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka bekerjasama mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan al-wa'id, ancaman-ancaman. Wa taraku nususal wa'd, dan mereka meninggalkan dalil-dalil yang di mana Allah memberi janji-janjinya. Adapun Murji'ah itu menyelisihi orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij, akhadhu bin nususil wa'd wa taraku nususil wa'id. Orang Murji'ah dia mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan janji-janji Allah dan meninggalkan dalil-dalil yang memberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya fakila taifataini dalun. Semua kelompok-kelompok ni adalah kelompok yang menyesatkan. Jadi ada yang mula pening-pening, yang sudah mengantuk. Itu iman, akhi. Hidup di dunia ini bukan sekadar kita beriman kepada Allah dengan lisan, beriman kepada Rasulnya dengan lisan, beriman kepada Al-Quran secara lisan, beriman kepada akhirat dengan lisan, bukan kita sekadar beriman kepada takdir yang baik dan buruk secara lisan, tidak. Tidak memadai. Kerana iman itu mesti dengan lisan, hati kita meyakini dia. Dan juga mesti dengan perbuatan. Itu iman. Maka kita lihat ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam akidah-akidahnya. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Mesti kita mengimaninya dan kita membenarkannya. Apa maksud Imam Ahmad dalam kaedah tersebut? Banyak dia menyebutkan wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Mengimaninya dan juga membenarkannya. Baik. Seperti masalah contoh, kita mengimani hari akhirat. Mengimani yaumul akhir. Betapa ramainya manusia yang mengakui ataupun meyakini bahawa adanya hari akhirat. Hari-hari disebut Maliki Yaumiddin. Dia solat. Menyebut Maliki Yaumiddin. Tetapi tidak membenarkan wujudnya, hakikatnya pada yaumul akhir. Kalau orang membenarkan yaumul akhir, dia sudah takut yaumul akhir. Kerana apa? Yaumul akhir itu ada wa'ad wal wa'id. Ada janji dan juga ancaman. Janji ni maksud janji-janji yang Allah berikan. Okey? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang buat baik Allah berikan baik. Syarran yarah. Dan orang yang buat keburukan juga dia akan diperlihatkan. Ancaman. Ma salakakum bisaqar? Qalu lam nakunna minal musallin. Kenapa kamu masuk dalam neraka sakar? Kerana kami dulu tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin. Lalu kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ancaman nak? Masuk dalam neraka sakar. Ya, ancaman dan janji-janji Allah ni semua adalah benar. Bukan hikayat. Ya, bukan hikayat. Semua ancaman dan janji-janji Allah itu adalah benar. Jadi kita sentiasa mengimani dan juga kita membenarkan adanya neraka. Ya, naam, neraka tu benar ada. Nah. Penghuninya sudah ada atau belum? Sudah ada. Jannah, syurga, ada tidak? Ada.
Penghuninya sudah ada. Sudah ada. Ini akidah. Kalau menjadi seorang Muslim, apabila dia tanya, neraka dah ada ke belum? Mungkin dalam proses. Mungkin dalam proses. Dia tak tahu. Ataupun dia kata play safe. Tak tahulah. Wallahu a'lam. Ini tafwid. Menyerah balik kepada Allah. Tak tahulah. Kita serah. Wallahu a'lam. Neraka syurga dah ada belum? Wallahu a'lam. Dah ada penghuni? Wallahu a'lam bisawab. Lagi panjang dia jawab. Ini ikhwan akhir. Hati-hati dengan kelompok-kelompok ni. Kelompok-kelompok yang konon nak play safe, dia tak nak jawab. Sama macam seperti orang apa? Mu'tazilah, yang mana kita ditanyakan kepada mereka, apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Dia ada 3 kelompok. Satu kata Al-Quran tu makhluk. Satu kata Al-Quran tu kalamullah atau makhluk. Dia kata apa? Dia kalamullah. Tapi tidak ada suara. Satu, apakah dia kalamullah? Aku tak tahulah dia kalamullah ataupun bukan. Lagi satu kelompok, dia kata apa? Al-Quran tu kalamullah dan boleh jadi makhluk. Dia duduk kat tengah-tengah. Dia duduk kat tengah. Maksudnya ada kelompok itu kata para salaf kita, dia diam. Berdiam. Bila tanya Al-Quran kalamullah atau makhluk, dia diam. Dia tak nak cakap apa-apa. Dia berdiam diri. Tawakuf orang-orang ni. Dia ingat dia selamat. Maka semua kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang menyesatkan. Bahawa kita harus berkata apa? Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Allah berbicara kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Munazzalu ala lisani Jibril. Diturun di atas lisan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan majazi, bukan satu apa dia? Hikayat ataupun perumpamaan daripada cermin apa yang Allah katakan, Jibril buat bayangan, Jibril bawa turun. Ini semua dusta, tak boleh. Al-Quran itu hakikatnya adalah kalamullah. Siapa ragu maka dia kafir. Yang pelik, mereka katakan Al-Quran ini bukan kalamullah, makhluk. Lalu mereka solat macam mana? Solat macam mana? Solat dalil daripada mana? Al-Quran. Zakat dalil daripada mana? Al-Quran. Puasa dalil daripada mana? Al-Quran. Jadi mereka kata Al-Quran ni makhluk, bukan kalam Allah. Kita tak tahu dia dapat dalil daripada mana. Ini kelompok yang tidak mempunyai dalil. Taib. Ataupun mereka yusalli li ghairillah. Meskipun, ni sudah baca belum? Meskipun mereka solat selain daripada Allah. Ada kelompok ni di mana mereka solat selain daripada Allah. Mereka solat selain daripada Allah ataupun mereka sembelih haiwan bukan kerana Allah. Seperti mereka solat lil qabri taqarrubu ilaih. Mereka solat menghadap kuburan. Ingat, peristiwa ni banyak berlaku. Bukan di negara kita, bukan di Asia saja ya khawazan ya Allah wa iyyakum. Hatta di Saudi ya. Baru-baru ni banyak yang menunjukkan kubur ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Kubur Nabi Aminah. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahawa ibu Nabi Islam atau kafir? Kafir. Ibu Nabi tidak mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian ayahnya. Dalil-dalilnya je jelas. Hadis Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Tadi kita sudah sebut Rasul meminta keampunan kepada ibunya, tadi tak diizinkan untuk meminta keampunan. Lalu orang-orang aswaja ni kata apa? Oh, ibu Nabi sudah syurga, buat apa nak minta ampun? Maka tu Allah tak benarkan. Ketika sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijaminkan jannah, asyara mubasyirin, 10 sahabat yang sudah dijaminkan jannah. Ketika mereka wafat, Nabi solatkan nak jenazah mereka? Nabi solatkan. Kemudian, apakah Nabi
tidak mengajar sahabat ni membaca doa keampunan dalam solat dia. Baca tak? Baca, tetap diminta ampun kepada para sahabat yang sudah dijamin jannah. Tapi dalam situasi ini, ibunya tidak dibenarkan meminta keampunan. Maksudnya ibunya kafir. Tentang ayahnya, sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi wa abuk?" Di mana ayahku dan bapakmu? Nabi menjawab apa? Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi Nabi bercakap bukan kerana hawa nafsu. Nabi menjawab itu daripada wahyu. Bapaknya bukan Islam, ibunya bukan Islam. Jadi orang yang ada pergi Saudi ni, dia pergi kubur Aminah, lalu kat tepi tu dia solat. Kuburan. Solat di sisi kuburan. Tabarruk, seolah mulia ibu Nabi dan sebagainya. Ini namanya dia solat bukan kerana Allah, tapi kerana apa? Kubur tadi. Ataupun dia menyembelih haiwan-haiwan binatang tersebut daripada sepatutnya kita beribadah kepada Allah, tapi dia menyembelih haiwan-haiwan itu bukan kerana Allah. Kerana dewa-dewa, kita lihat banyaknya mereka yang sembelihkan haiwan-haiwan ini untuk roh-roh, lembaga-lembaga ni. Ucapan perbuatan ini menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Ya, maka dia fahada musyrikun kafirun. Mereka ini adalah orang yang musyrik dan kafir. Tidak boleh. Jadi perumpamaan untuk kita memahamkan bagi yang belum faham bahawa tauhid itu seperti susu. Tauhid, mentauhidkan Allah itu seperti susu. Susu ni dia putih. Sentiasa putih, murni putihnya. Tidak boleh tercemarkan dengan sembarang warna dan dakwat. Tak boleh. Terkena tercemar, susu tu habis. Dia mesti putih. Walaupun tambah air putih, putih dia mesti murni, rosak. Kita tak boleh nak katakan bahawa kita masih mentauhidkan Allah. Walaupun kita pergi ke solat di kuburan, kita tetap tauhidkan Allah. Maka masjid-masjid yang ada kubur-kuburan, masjid yang di dalamnya dibinakan kubur-kubur ataupun kubur kemudian dibinakan sebagai masjid, itu semua tempat-tempat yang mensyirikkan. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Jangan kamu menyeru selain daripada Allah. Jangan menyeru selain daripada Allah. Kita masjid tak boleh menyeru selain daripada Allah. Itu menyebabkan seseorang itu menjadi syirik. Taib. Dan kita akan sambung ucapan Imam Al-Barbahari dalam hal yang berkaitan dengan hukum sembelihan ini, insyaAllah akan datang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjagamu ya Ustaz. Kami meminta izin untuk membaca beberapa soalan. Soalan yang pertama, ada sebahagian orang membawa kalam Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam Ighatsatul Lahfan yang mengatakan tidak memberi salam, tidak berwajah manis dan berpaling daripada ahli bid'ah. Apakah ini benar? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Ucapan Imam Ibn Qayyim dalam tidak memberi salam kepada ahli bid'ah ini termasuk hukum hajar. Hukum hajar. Hajar ni adalah meninggalkan dia dalam tempoh yang dibenarkan. Itu ada dawabit dia, iaitu tidak melebihi daripada 3 hari.
Ya, di kalangan salaf ini, apabila dia pulaukan sahabat dia tu, teman dia tu, jiran dia tu, kerana agama. Ya, dia bukan kerana pulaukan, kerana dengki dan hasad dan sebagainya. Kerana agamanya, rosak agamanya. Ditinggalkan. Terkesan benda-benda ni. Terkesan. Ya, kerana zaman itu, kalau di pulau memang dia akan pulaukan, benar-benar dia pulaukan. Ya, tidak memberi salam. Kalau meletakkan tidak memberi salam secara mutlak, maka hukum itu sama seperti mengkafirkan. Ya? Kerana Islam yang paling baik adalah ushfus salam, sentiasa memberi salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ayyu Islam khair?" Islam apa yang paling baik? Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi salam kepada orang yang kau kenali dan yang engkau tidak kenali. Jadi itu Islam yang paling baik, memberi salam. Thanian, tidak berwajah manis terhadap pelaku mubtadi' ini. Maksudnya kita tidak bersuka-suka dengan dia. Kita tidak berasa seronok dengan dia. Tapi perkara ni jangan dijadikan sebagai satu perkara yang bermudah-mudah. Kerana dia mubtadi' yang dikatakan pelaku bid'ah ni adalah pelaku bid'ah dalam apa? Akidah. Yang rosak akidahnya. Bukan dalam masalah amalan. Kerana benda ni tersandar kepada dua. Satu akidah dan satu amalan, ibadah. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, apakah benar pembahagian tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat tidak ada di zaman Nabi? Lantas apakah pembahagian ini perkara yang baru? Pertama, mereka yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Kita ambil sedikit masa daripada faedah soalan ini bagi yang belum faham tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Rububiyah, tauhid yang diimani oleh semua manusia. Kalau kita tanya kepada orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, lalu dia katakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka akan jawab Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid yang dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka tauhid uluhiyah harus kita tekan pada bagian setiap kaum muslimin. Kenapa pembahagian ini berlaku? Kalau kita tidak memahamkan tauhid rububiyah dan uluhiyah ini, maka orang-orang musyrik di Mekah itu sudah jadi orang-orang yang beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdul Muttalib dan rakan-rakannya beriman tak kepada Allah? Beriman. Beriman tak Allah itu wujud? Mereka beriman bahawa Allah itu wujud. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, beriman tak Allah itu wujud? Beriman. Nama Abdullah ni anak, kalau ada anak kita namanya Abdullah. Abdullah ini nama pada orang Islam pertama atau orang-orang sebelum Islam sudah pakai nama ni? Sebelum Islam sudah ada nama Allah. Mereka dah tahu Tuhan mereka adalah, Rabb mereka adalah Allah. Tapi dalam bab uluhiyah, keesaan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tak ada.
Allah tak nampak, Allah jauh, kita ambil yang dekat, kita berdoalah yang dekat ni. Maka tu ada dalam Kaabah tu, Lata, Uzza, Manat. Berhala-berhala ni, mereka taqarrub, mendekatkan diri supaya kerana apa? Tuhan yang atas tu tak nampak. Pada masa yang sama, orang yang katakan sana jauh, Tuhan yang ada di atas tu jauh, Tuhan yang ada di atas tu tak boleh nampak dan sebagaimana. Orang ini telah mengkafir dalam bab sifat-sifat Allah dah. Dia kata Allah di atas tu, Tuhan yang di atas tu jauh. Kita minta Tuhan yang dekat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wahai Muhammad, apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah kepada mereka bahawa aku dekat. Dekat apa? Pengetahuan ilmu Allah terhadap hamba-hambanya sangat dekat, so close. Kat mana pun kita berada, Allah tetap tahu. Allah tu tidak ada sifat cuai dan leka. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ni tadi yang tidur dan tertinggal apa yang dicakap, tak ingat. Tidur kan? Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur dan Allah tidak ada sifat cuai. Itu uluhiyah, kita mengabdikan diri kepada Allah. Tidak boleh kita membina masjid yang ada kuburan. Kenapa? Uluhiyah, memuliakan, mengesakan Allah Jalla wa'ala. Kemudian asma' dan sifat, memahami tauhid asma' dan sifat yang kita pelajari. Mengimani nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifatnya yang tinggi. Itulah tadinya kata Tuhan yang ada di atas tu tidak boleh dengar. Maka tu kita sembah kubur ni. Pada masa sama, Allah itu dah tak dengar, tak tahu. Kufur tak kepada nama dan sifat-sifat Allah? Kufur. Jadi taib, soalan dia bertanya kepada apakah tiga pembahagian ni tidak ada pada zaman Nabi? Nah, perbezaan pembahagian ni tidak ada kerana pada zaman itu Al-Quran turun dan mereka faham. Ini satu kaedah untuk kita memahaminya. Dan apabila orang kata pada hari ini tauhid tak perlukan rububiyah, uluhiyah dan asma' dan sifat, maka kata Syekh Saleh Fauzan dalam fatwahnya, orang-orang ini adalah orang mulhid. Orang yang menolak untuk beriman kepada Allah. Semata-mata dia tak nak beriman kepada Allah. Selalu yang menolak ni hari ini adalah orang-orang kuburiyun dan juga orang-orang Asy'ariyah. Tak mau benda ni kerana apa? Kalau benda ni ada, kacau. Ada tauhid uluhiyah, kita tak boleh pergi tabur bunga kat kubur, tak boleh sembah kubur. Tukang jaga kubur dah tak ada gaji. Kacau. Ustaz yang bawa rombongan pergi kubur-kubur wali pun dia kena kacau dah, tak boleh. Ini tauhid ni memang kacau kita ni. Tak boleh, tauhid ni dia memang takut. Nak faham secara rasional ya ikhwan azani Allah wa iyyakum, tauhid rububiyah itu satu kaedah untuk kita faham sebagaimananya adanya ilmu tajwid juga. Tajwid sudah ada zaman Nabi. Quran tu tartil itu sudah ada dalam waratilil Qur'ana tartila. Al-Quran tu sudah ada tartilnya, sudah ada tajwidnya. Orang-orang salaf tu dulu semua dah tahu baca dengan baik. Bila Quran sudah sampai ke orang-orang ajam bukan Arab, yang mak asli ditukar jadi mak rempit. Yang mat wajibul guna jadikan mat-mat yang lain. Jadi dia tak faham. Orang Arab sudah faham. Mak asli itu memang dibaca panjang. Dia dah tahu dah. Dulu orang dah tahu dah. Sampai bila abad-abad ni, orang Arab pun dia tajwid pun dia kena belajar. Wajibul guna, mesti dengung dan sebagainya. Itu orang Arab sudah banyak hari ni pun tak tahu. Maka kita tajwid, orang Arab kena belajar. Sama juga pembahagian kepada apa dia? Ilmu bahasa Arab. Adanya nahu, adanya saraf, adanya grammar, adanya vocab. Zaman Nabi alaihi salatu wassalam, hatta Abu Jahal tu, Abu Jahal orang apa? Arab Kebawian. Bila dia kata Raja'a Muhammad ila baitih, Muhammad telah pulang ke rumahnya. Dah berlaku dah, orang Arab sudah tahu bila dia berlaku.
Tapi orang bukan Arab sudah mempelajari Arab, perlunya ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan sebagainya kan. Tense mesti dah ada. Sama juga macam orang English. Macam mana? Kan orang English, you know. Lahir-lahir sudah tahu past tense, present tense. Dah tahu. Ya, pergi sekolah cikgu ajar past tense, present tense. Tak tahulah cikgu, mak aku dah ajar. Kita dah tahu. Betul? Kenapa ilmu tu ada? Untuk mempelajari bagi orang yang tak tahu. Jadi sudah ada dalam benak kita nak fikirkan. Lalu macam sifat 20 tu macam mana? Sifat 20 itu bukan kaedah. Sifat 20 itu penetapan sifat bagi Allah. Itu tak layak. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat bukan ketetapan. Tapi satu kaedah memahami. Kalau tidak ada kaedah ni, kita dah kata Abu Jahal sudah beriman. Kerana Abu Jahal beriman bahawa Allah tu wujud. Sifat 20 bukan beriman terhadap Tauhid. Tetapi membahagikan sifat-sifat Allah tu terbatas kepada 20 yang mustahil, 20 yang tak mustahil. Jadi ada orang-orang yang kononnya faham kata ini khilafiyah. Kaedah, satu percaya kepada Tauhid 3, satu pada percaya Tauhid 20. Lagi banyak. 20 tu memahami sifat-sifat Allah, 20 yang layak, 20 yang tidak layak. Jadi kita katakan, kita bantah Tauhid, nama Allah tidak boleh tetap dengan 20 sahaja. Sifat Allah tidak boleh tetapkan dengan 20 sahaja. Banyak. Ya, 99 itu bukan nama dan sifat sahaja. 99 al-asma'ul husna itu adalah nama-nama Allah yang terkumpul dalam Al-Quran. Belum lagi dalam hadis. Ya, belum terkumpul dalam hadis. Baik. Jadi pembahagian ini tidak boleh dinafikan pada hari ini untuk kita lari daripada menafikan wujudnya tauhid rububiyah uluhiyah, kerana sama juga macam sifat 20. Sifat 20 itu adalah ketentuan memahami sifat-sifat Allah. Terbatas. Membataskan sifat Allah kepada 20 saja. Padahal sifat Allah itu lebih daripada itu. Nah. Soalan seterusnya, apakah hukum menyambut hari jadi, menghadirinya dan memakan dari pemberian ucapan tersebut? Baik. Hari jadi ni lagi berapa hari jadi anak? Jangan lupa ya. Okey. Jangan terkejut dengan hukum hari lahir ni, hari jadi ni. Ya. Apakah boleh kita menyambut hari lahir? Menyambut hari lahir bukan daripada ajaran Islam. Kemudian menyambut itu kan mereka melazimi dengan memotong kek. Memotong kek ni akhi, orang yang makan dapat kek daripada hari-hari jadi dia, ada hari jadi baru dapat kek ni orang-orang miskin saya. Kerana apa? Nak makan kek kena tunggu hari jadi baru makan. Miskin orang ni. Kita makan kek bukan dari hari jadi kita dah makan kek. Itu bukan nak cerita pasal kek. Hukum menyambut hari jadi sama ada kek ataupun tidak ada kek. Memperingati hari jadi ini. Baik. Ada dua hal. Satu, yang mereka membolehkan hari jadi berdasarkan hadis bahawa Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin kerana hari itu Nabi dilahirkan. Ya, itu bukan hari jadi. Kerana Nabi bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Nabi berpuasa. Ya, hari dilahirkan pada hari tersebut, Isnin. Bukan pada maulid Nabi yang mereka buat tu. Nabi tak buat. Tarikh Nabi yang Nabi buat maulid itu pun tak benar. Tidak benar. Yang benar Nabi lahir pada tahun apa? Tahun gajah. Tarikh tidak disebutkan. Para salaf ni tak letak pada tarikh yang tepat. Dia tak tahu tarikh yang tepat. Hukum birthday, menyambutnya itu adalah perbuatan-perbuatan daripada meniru orang-orang
musyrikin. Jangan, ni nasihat yang mulia. Janganlah kita mungkin dah dari tradisi menyambut birthday ni. Jauhi daripada hukum-hukum perbuatan-perbuatan ni. Kadang anak-anak kita pun bertanya, kawan dia buat birthday dia bila? Kan? Kena ada ilmu. Ayah, ibu kena ada ilmu. Macam mana explain kan? Masalah juga. Bila birthday dah sampai, surat pun dah sampai. Bawa jemputan, datang. Bawa belian. Bawa apa? Bawa makanan. Orang pun takut bila hari jadi orang nak sampai. Kesimpulannya, akhi, hari jadi bukan daripada ajaran Islam. Bukan daripada orang-orang kita. Terlihat orang-orang juhal ni, dia buat tiru apa yang kita sebutkan. Orang akan ikut sampai ke lubang biawak pun ikut dia. Nah. Soalan seterusnya. Apakah majlis marhaban dan juga berzanji itu satu perkara bid'ah yang mungkar? Nah, mungkar. Berzanji, nama orang, nama dia Berzanji. Kitabnya apa? Marhaban. Al-Barzanji ni orang Yaman. Cucunya seorang salafi di Saudi. Cucunya seorang polis syar'i. Cucu Barzanji tu tercicit wallahualam seorang polis syar'i. Polis syar'i bukan polis Petroka tu, polis syar'i, polis syariah. Tak solat dia libas orang. Itu cucu Al-Barzanji. Kitab Barzanji ni banyak khurafat dia. Dia mengkhabarkan bahawa lahir Nabi terpadamnya api neraka. Nabi lahir dalam keadaan tersujud. Nabi lahir dalam keadaan apa lagi? Telah berkhitan. Lagi apa? Benda-benda yang khurafat. Al-Barzanji. Tapi malangnya masyarakat kita baca, dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak tahu makna. Nah. Soalan seterusnya. Apakah menunaikan umrah itu wajib atau sunat? Umrah sunnah. Bukan wajib. Meskipun disebutkan dalam Al-Quran wa atimul hajja wal umrata lillah. Umrah adalah haji kecil. Umrah adalah haji kecil. Mengerjakan haji wajib kata kaum muslimin faman istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Adapun umrah itu adalah sunnah. Sunnah dan hukumnya adalah mustahab. Sunnat. Ada kemampuan pergi. Nah. Soalan seterusnya. Apakah yang dinamakan penyakit ain itu, apakah ini sahih? Nah, penyakit ain adalah banyak hal. Penyakit ain datang daripada mata ataupun teguran. Terkena penyakit ain. Seperti masalan kita baru beli kereta kan? Kita baru beli kereta. Sahabat kita ni, teman kita, cantiknya kereta kau. Berkilatnya rim kau ni. Lalu dia jalan sampai depan, berbum. Masuk parit. Rim pecah. Terkena ain daripada teguran orang tadi. Ketika tak kala kita menegur ataupun memuji sesuatu benda, ataupun orang yang sedang memuji itu tidak memuji dengan nama Allah, maka katakan kul alhamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Selalu kan biasa orang soleh, Masya Allah kereta kamu cantik. Ada Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Selamat orang tu. Kalau dia terlupa katakanlah alhamdulillah. Ingatkan dia, katakan alhamdulillah, memuji Allah supaya tak terkena ain. Ni hati-hati ni. Kadang-kadang balik kereta tak boleh start. Balik kereta tak boleh start, akhi. Ini pun
Ain terkena ain, mungkin terkena ain daripada sahabat-sahabat memuji ke kereta baru, cantik dan sebagainya. Pok tak boleh start. Nah. Ini boleh terkena ain. Jadi katakan alhamdulillah, puji sikit kepada Allah. Masya-Allah, tabarakallah, terkena ain. Hatta bayi-bayi, orang dulu kan sebut jangan tegur-tegur. Ini bukan khurafat, ni benar-benar. Nak tegur tapi dalam memuji Allah Jalla wa'ala. Comelnya Masya Allah anak kamu. Memuji. Boleh terkena ain. Dan ain ke penyakit itu sabit dalam hadis. Nah, benar. Okay. Nah. Soalan seterusnya. Apakah ada zikir selepas solat Jumaat? Zikir atau wirid? Wirid selepas solat Jumaat itu sama seperti solat fardu. Kerana semua zikir-zikir selepas solat fardu itu warid. Perintah Allah Jalla wa'ala. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ada baras sujud. Di penghujung solat itu semuanya ada wirid. Selepas solat fardu semua ada wirid. Tapi bukan wajib. Nah. Soalan seterusnya. Jiran saya membeli seekor anjing. Dan anjing tersebut selalu membuang air di halaman rumahnya. Jiran saya akan menyiram air untuk menghilangkan najis di halaman rumahnya. Dan air tersebut akan mengalir masuk ke dalam kawasan simen parkir rumah saya. Apakah air tersebut najis? Air yang menjadi najis disebabkan 3 hal. Adanya ar-rih, bau. Laun, adanya warna. Wa ta'muhu, ada rasanya. Maka air itu tidak suci. Kalau tidak suci maksudnya air itu tidak bersih. Tidak bersih untuk menjadikannya hadas, untuk nak berwudu ataupun mandi. Jadi air yang tidak suci belum tentunya mesti najis. Maksudnya air kopi mana boleh buat ambil wudu, tapi air kopi tidak najis. Jadi kalau kita nak tahu benda tu najis atau tidak, terhilangnya daripada ainnya. Ini ain lain ni, ini ain dalam bab fiqh, itu ain dalam bab penyakit. Ini ain dalam maksudnya adalah menghilangkan najis tersebut. Bukan sepada hanya anjing. Kalau kita ada anak yang terkencing di atas apa? Cushion, kencing di atas sofa, kencing di atas katil dan sebagainya, kita cuci mesti hilangkan baunya, warnanya atau rasanya. Rasa tak ada, tak mungkin antum nak rasa kan. Mesti ada bau atau warnanya hilang. Kalau bau dah tak ada, boleh. Okey. Jadi tai anjing, air kencing anjing yang sudah disiramkan, air masuk ke rumahnya, sekiranya air tu dah tak ada najis, tak jadi najis, sudah bersih lah. Kalau ragu, was-was, siram aja lagi. Tak perlulah nak sampai apa? Ambil air tanah. Air tanah ini bukan untuk najis anjing, tapi untuk bekas bencana yang dimakan oleh anjing kalau kita nak pakai bekas tersebut. Nah. Soalan seterusnya. Bolehkah menjalankan perniagaan berasaskan dropship? Dropship ni perniagaan yang kita dah jelaskan dari beberapa pertemuan yang lepas. Dropship menjual satu perkara yang tidak ada pada tangan kita, ini gharar. Tidak boleh jual beli. Tidak boleh menerima wang selagi mana barang tu tidak ada kita memilikinya. Jadi menjual sesuatu benda yang tidak dimiliki, maka tidak boleh adanya jual beli. Itu gharar. Dan gharar ni tidak halal. Dropship. Cara dropship. Meskipun antum beli di online, banyak yang dropship, maka berhati-hati dalam pembelian tersebut. Kadang bila kita beli di online, kita tanya, barang sudah jalan belum? Dia kata, sorry bos, barang belum ada. Barang kehabisan, kita nak order stock. Ini gharar. Hati kita sudah tak senang. Kan? Kita sudah lambat marah dan sebagainya. Maka tu Islam menjaga muamalah, penjual beli antara dua-dua pihak. Benda mesti wujud. Benda tak wujud dijual. Tak boleh. Nah.
Soalan seterusnya, apakah nasihat Ustaz untuk kita birrul walidain? Dan apa yang kita perlu buat jika kedua orang tua kita sudah tiada? Bir walidain termasuk perintah Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'dilu. Allah perintahkan untuk kita berlaku adil kepada kedua orang tua kita. Tak kala dia hidup ataupun dia mati. Allah mengajari kita untuk berdoa, Allahumma ufirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana dia mengasihi kita semasa kita kecil. Kedua orang tua kita. Meskipun kedua orang tua kita itu bukan ayah ataupun ibu kandung. Barangkali ibu dan ayah itu adalah ibu tiri, ayah tiri ataupun ibu dan ayah angkat kita. Yang mana membesarkan kita. Yang memberikan kepada kita kasih sayang semasa kita kecil. Untuk sentiasa kita berwalidain, birwalidain, berbuat baik. Bir itu adalah melakukan kebajikan kita kepadanya. Kebajikan itu bukan tak kala ketika kita hidup, ya akhi. Ketika mereka hidup, setelah mereka mati pun, kita tetap berbuat kebaikan kepada dia. Maka itu, para salaf kita rahimahullah ta'ala, mendoakan, Allahumma gfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Faman kana hayyan, fahayyu bisihati wal afiyah. Faman kana mayitan, faghfir lahum, warhamhum, wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, sebagaimana dia mengkasihani kita semasa kecil. Faman kana hayyan, fahayyu bisihati wal afiyah. Ketika mereka hidup, sekiranya mereka hidup, maka sihatilah mereka. Sekiranya dia tidak ada lagi, faghfir lahum, warhamhum, wa'afihim wa'fu anhum. Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti mereka kita dalam keadaan hidup maupun dia telah pergi. Ibu dan ayah kita yang telah pergi pun kita melakukan kebaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Sentiasalah kita doakan yang hidup maupun yang telah pergi. Dan itu akhlak kita sebagai seorang ahli sunnah. Meskipun ibu dan ayah kita seorang kafir, Allah Jalla wa'ala memerintahkan, kalau dia mengajak kita kepada kesyirikan, fala tuti'uma, jangan kita mensyirikkan dia. Tak kita taat pada ketika dia melakukan kesyirikan. Selain daripada itu kita taat. Ingat bahawa jannah itu terletak kepada keredaan orang tua kita. Allah Ta'ala mengkhabarkan kisah Luqman alaihi salatu wassalam. Ya bunayya, wahai anakku, dalam kisah yang panjang, ketika anaknya diwasiatkan, jangan syirikkan Allah, wala tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim. Bahwa syirik kepada orang tua, syirik kepada Allah itu adalah dosa yang besar. Dan orang tuamu telah menyusukanmu selama 2 tahun yang genap. Tanpa susu tersebut, tak jadi apa kita hari ini. Ingat, ibu kita, ayah kita yang sudah tiada, ataupun yang ada, meskipun jauh, kita tidak dapat buat apa sesuatu untuk dia. Doakan. Doakan untuk dia yang hidup, memberikan kesihatan.
Ketika dia sudah tua, ibu kita, ayah kita akan menjadi bayi balik. Maka tu disebutkan warhamhuma kama rabbayani saghir. Rahmatilah, kasihanilah sebagaimana mana telah mengkasihani diri kita semasa kita kecil. Ibu kita tidak ada, ayah kita tidak ada, minta rahmat. Rahmat Allah tidak putus. Untuk Allah merahmati ibu dan ayah kita sehingga yaumil akhir. Kerana ibu dan ayah kita tidak dapat beramal lagi. Kita tidak boleh solatkan dia. Kita tidak boleh zakatkan dia. Tapi kita boleh buat segala ibadah yang Allah perintahkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Bersedekah. Memohon istighfar untuk kedua orang tua kita yang telah pergi. Nah, barakallahu fikum. Nah. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.